ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita kumpul di surau ini untuk kita sambung pengajian kita. Di mana hari itu kita dah bincang tentang perkara yang berkait dengan syahadatul risalah. Syahadah yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because first part of syahadah ialah berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, ketuhanannya, keunggulan dan keesaannya. Dan the second part of syahadah ialah berkaitan dengan Rasulullah SAW. Mungkin ada beberapa perkara yang telah kita bincangkan. Termasuknya last itu ialah kepentingan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi saya dah baca lah ya. Hal yang saya kira amat penting untuk kita tahu dan hadap. Baik. Dan hari ini kita nak masuk juga perkara yang bersabit dengan Rasulullah SAW. We are still on the same topic. Kita masih daripada tajuk yang sama. Masih berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ditajukkan oleh si pengarang sebagai larangan ghulu, yakni berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya baca dulu teks si pengarang. Ulu artinya melampaui batas. Ya. Ulu ni bahasa Arab lah. Daripada ghala yaghlu ghulu. Ghala ni makna naik asalnya, dia naik. Sebab itu harga barang bila dia mahal kita panggil ghala juga. Ghala yaghlu. Barang kalau mahal dipanggil al-ghali. As-si'rul ghali. High price. Ghali ni makna high, makna tinggi lah. Dia naik kan, dia panggil ghali. Ghulu ni makna naik kan. Macam Anas bin Malik dan Sunan Abi Dawud, bila kita belajar muamalah kan, dia ada satu bab, bab larangan menetapkan harga barang oleh si penguasa. Mana barang ni kita tak boleh kontrol lah, tak boleh kawal dia punya harga. Mesti bagi peniaga tu sendiri meletakkan harganya berdasarkan perkara termasuk keadaan market itu sendiri. Harga ni kan dia mesti base kepada demand and supply. Baru harga tu genuine. Jadi kalau kita nak taruh harga awal-awal, nak kawal dia tak boleh. Asalnya macam tu lah ya. Kerana Anas bin Malik ada merekodkan, kata beliau, ghala as-si'ru ala ahdi Rasulillah. Ghala ni pada hulu lah. Ghala yaghlu hulu. Mana ghala ni mana naik. Telah naiklah dia kata harga pada zaman Rasulullah. Yang ni harga barang lah. Maka mereka pun madu kat Rasulullah. Faqalu hala sa'arta lana ya Rasulullah. Kenapa kamu tak bagi standard harga yang okey lah, kawal lah harga kan. Jangan bagi. Nabi pun kata, yang bagi rezeki ni Allah. Innallaha huwa ar-raziq al-basit al-qabid. Nabi kata Allah Ta'ala yang bagi rezeki, meluaskan rezeki, yang menggenggam rezeki hambanya. Maksud tak boleh kawal lah Nabi kata.
Wa arju an alqallah wa laysa li mazlimatun ala ahad fi dami wala mal. Nabi kata, aku tak nak sebab aku takut esok-esok aku akan dihadapkan di hadapan Allah, lalu ada orang tuntut kepada aku akan kezaliman pada darahnya dan pada hartanya. Nabi kata, kalau aku letak harga, esok-esok nanti ada orang tuntut. Kerana meletakkan harga ni zalim lah ya. Tapi hari ni okey je, di kontak dulu lah ya. Pasal apa Nabi tak nak? Pasal harga barang ni walaupun dia naik, kalau dia naik genuine, dia tak apa. Dia based on demand and supply. Kan? Masa tu tak berlaku sorok barang. Inflasi pun tak ada lagi kot. Allah Ta'ala alam. Jadi Nabi kata biarlah kan. Tu dulu timbul ada seorang masa barang naik, dia kata apa? Yang naikkan harga barang ni Allah. Hakikatnya betul lah ya. Tapi hari ni okey je kan. Pasal selepas zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mari zaman tabi'in, kadang harga naik itu dia tak genuine. Ada orang manipulate. Jadi penguasa tetaplah, bukan semualah, ada certain barangan yang ditetapkan harganya. Jadi boleh lah ya. Kita ikut atur lah hari ni. Ada barang-barang kawalan tu, gula lah, minyak lah ya. Kalau ikut zaman dulu haram. Hampir keseluruhan ulama mengharamkannya. Majority lah kita kata. Maybe kita boleh kata 99% semua tak benar. Kalau ada pun seorang dua lah yang benar. Ya. Jadi nak cerita ghala lah. Ghala ni mana benda tu naik. Melampau-lampau kan. Yalah kalau harga barang naik sikit, dia tak panggil ghala. Biasa-biasa je. Tapi kalau dah mahal, melampau-lampau, ghala lah. Ghala si'ru ala ahdi Rasulillah. Kata Anas, harga barang ni ghala. Mana naik sungguh-sungguh. Naik tinggi ya. Mahal lah jadi. Jadi ghulu ni daripada perkataan itu. Wala yaghlu ghulu. Ia bererti melebihi daripada hadnya, melampaui batasannya. Itulah maksudnya. Ini dah ada tulis ni. Wala yaghlu ghulu. Dia sama dengan ala. Ala ya'lu ulu juga. Kadang-kadang bahasa Arab ni, bila perkataan dia hampir sama, maksud dia pun hampir sama. Wala makna naik juga, mana tinggi, mana melampau-lampau, dia macam melambung kan. Ala pun mana tinggi juga, ala ya'lu ulu. Allah kan ali. Ali daripada ala lah, ala ya'lu ulu. Jadi ala dengan ghala ni ataupun ulu dengan ulu, beza ain dengan rin je. Ala ain, ulu ghala rin. Tapi maksud dia hampir sama. Dia menunjukkan benda tu naik, melambung. Macam itulah ya. Allah Maha tinggi, ala kan. Naik lah. Jika ia melampaui batas dalam ukuran, Allah Ta'ala berfirman, ulu artinya melampaui batas. Dikatakan, bukan dikatakan, memang betul lah. Kalau dikatakan ni tak tahu lagi betul ke tidak. Sangkaan saja mungkin lah ya. Tapi bukan dikatakan tu. Memang betul lah. Wala yaghlu ghulu, jika ia melampaui batas dalam ukuran. Kalau melampaui batas dalam satu-satu had disebut sebagai ghulu. Bukan dikatakan, memang betul-betul dianggap sebagai disebut sebagai ghulu. Allah Ta'ala berfirman, la taghlu fi dinikum. Surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Maksudnya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama kamu. Ayat ini dikhitab kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, ahli kitab lah. Secara khusus lah ya. Walau bagaimanapun, ia umum kepada seluruh manusia. Kalau ini ikut ayat Quran ni, khitab macam-macam. Ada kalanya ayat tu dia khitab specifically kepada manusia. Ya ayuhan nas. Banyak Quran kan, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ya. Kadang-kadang dia khitab kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu.
Khitab ni maksud dia tuju ayat tu pada siapa? Ayat tu dia turun specifically, secara spesifik kepada siapa? Itu mana? Ya. Khitab. Ada Allah Ta'ala khitab kepada Rasulullah SAW. Kita baca surah At-Talaq. Allah Ta'ala ayat yang pertama, awal-awal lagi Allah Ta'ala tuju pada Nabi. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan wanita, adalah kamu ceraikan dengan iddahnya. Itu ayat tu Allah Ta'ala larang kita cerai wanita dalam haid. Ya. Sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan Abi Daud, bila dia menceraikan isterinya ketika haid, Nabi suruh rujuk balik. Kerana menceraikan isteri pada waktu itu adalah berdosa. Dan dia menzalimi wanita, kerana iddah dia akan jadi lebih panjang daripada biasa. Ya. Jadi nak cerita ya ayuhan Nabi lah, khitab pada Nabi. Ada khitab pada Bani Israel, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, Al-Baqarah kan. Ada khitab pada ahli kitab. Bani Israel itu ahli kitab juga, tapi lebih spesifik. Tapi secara umumnya kadang-kadang Allah Ta'ala khitab pada ahli kitab tu sendiri, ya ahlal kitab. Ya. Antara hak ni lah, la taghlu fi dinikum. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala khitab 7 ayat, hatta dalam setengah-setengah keadaan diturunkan specifically kepada golongan-golongan tertentu, hatta kepada Rasulullah sendiri. Ya. Ba'aurat Allah Ta'ala tuju pada isteri Nabi. Ya ayuhan Nabi kulli azwajika, ya, wa banatika wa akhawatika, sampai habis kan. Allah Ta'ala nak sebut asal aurat ke wanita ni, Allah Ta'ala tuju pada Nabi. Jadi ayat ni tuju macam-macam. Tapi bolehkah kita kata kalau dia tuju pada manusia, kita semualah. Kalau tuju pada orang beriman, kita yang beriman lah. Kalau tuju pada Nabi tu, banyak hukum hakam dia tuju pada Nabi, tapi terpakai pada semua orang. Khitab tu memang Allah Ta'ala tuju specifically pada mereka. Tapi pengajarannya, bahkan hukum yang ada, kalau ayat tu ayat hukum lah ya. Dalam Quran ada 6,624 ayat, 500 tu ayat hukum. Hukum ibadahnya, hukum amalahnya, ya. Terpakai pada semua orang. Ya. Sebab itu secara amnya, apa-apa hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta diwahyukan kepada Nabi, sama ada dalam Quran atau dalam hadis-hadisnya, juga terpakai kepada Rasulullah SAW. Melainkan dalam setengah-setengah perkara lah, yang dianggap sebagai khususiyah, privilege ataupun specialty kepada Rasulullah, adalah setengah-setengah kan. Hak tak terpakai itu. Dalam Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut kahwin boleh sampai 4, Nabi boleh lebih. Adalah setengah-setengah perkara yang menjadi khususiyah. Tapi most of the hukum, hatta pengajaran ni semua kepada kita semua, ya. Jadi samalah ayat ni, Allah Ta'ala khitab pada ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, itulah ahli kitab. Majoriti ulama kata ahli kitab ni ialah Yahudi dan Nasrani yang original, yang asal. Kira-kira tok nenek dia dulu memang orang Yahudi. Ya. Dan lagi best jika dia memang daripada keturunan Bani Yaqub alaihissalam, Bani Israel lah, ya. Yang malah kita dah jauh dengan Nabi Yaqub, mana kita boleh cek sanad ataupun keturunan sampai pada beliau. Tapi agak-agak memang dia ni original punya Yahudi. Kalau Bani Israel confirm lah sampai pada Nabi Yaqub, ya. Tapi hak bani-bani lain tu tak tahulah, ya. Pasal keturunan, mana orang tahu in detail, hatta in spesifik, ya. Setahu saya orang Arab saja yang jaga nasab keturunannya.
Dia boleh tahu tu nama bapak dia, nama atuk dia, atuk berdatuk dia sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab saja. Lain pada Arab tak tahu. Bolehlah, adalah teori-teori kadang-kadang fulan bisi fulan. Mungkin ada, tapi nak kata 100% betul tu saya tak pastilah. Allah Ta'ala alam. Nak kata 50% betul pun tidak pasti lagi. Ada orang buat jaringan sanak kan, ataupun jaringan keturunan dia daripada orang ni pada orang ni sampai Rasulullah. Okay, Rasulullah dekat lagi sebenarnya 140 years pun 1400 years juga dekat lagi, tapi itu pun boleh dipertikaikan dah tu. Dia nak kaitkan orang tu orang ni. Adalah tuan-tuan tengok hatta kat pasar malam pun ataupun biasa orang jual kan, dia jual sanak keturunan bangsa-bangsa tertentu yang sampai kepada Rasulullah. Nak lalu Rasulullah lalu Syekh Abdul Qadir Jalani dulu tu pergi ke Rasulullah. Dia kata ada kajian, memanglah mungkin ada lah ya. Tapi sumbernya itu tidak tahu. Theoretically boleh lah, tapi nak kata 100% tak tahulah. Kita tak boleh nak pegang lah. Dengar boleh lah ya. Macam orang kata hari ni Ratu Elizabeth tu dia daripada keturunan siapa? Keturunan siapa je? Keturunan Fir'aun lah. Dia ada 2 orang sekarang ni. Ada dua nak kata tokoh, bukanlah tokoh sangat pun. Ada seorang dia kata Ratu Elizabeth ni dia punya keturunan dia sampai pada Fir'aun tu. Jadi beliau anak cucu Fir'aun lah. Ada seorang tu pula dia kata dia anak cucu siapa? Nabi mana? Tak tahu. Ada internet untuk share kan. So buat perbandingan lah 2 orang ustaz ni. Tak tahu sumber dia ambil mana kan. Saya pun masuk jawab juga. Sajalah. Dah kata dunia Facebook tulis juga kan jawab situ. Dia kata dia keturunan Nabi ke, keturunan Fir'aun ke, apa masalahnya pun. Siapa-siapa pun. Kalau dia keturunan Fir'aun pun, kalau dia orang beriman, alhamdulillah lah, okey je. Fir'aun tu tok nenek dia, apa masalah pun. Tak ada masalah pun. Tapi kalau dia keturunan Nabi pun, kalau dia tak beriman, useless lah. Ramai juga orang like lah, betul-betul dia kata. Memang betul lah. Baik. Jadi majoriti kata mesti original Yahudi atau Nasara. Ni saya pernah sebut dan dah banyak kali dah saya sebut. Pasal ni benda basic lah bila kita bincang tentang ahli kitab. Segelintir sahaja kata asal Yahudi atau Kristian saja dia adalah ahli kitab. Ya. Tuan-tuan boleh tengok kat internet kan. Type je siapa ahli kitab. Dia akan keluarlah fatwa. Kalau fatwa tempatan biasa fatwa mufti wilayah dulu lah, Dr. Zul Al-Bakri, biasa dia akan naik lah ya. Segelintir kata asal Yahudi dan Kristian saja dia adalah ahli kitab. Ya. Baru semalam masuk Kristian. Asalnya agama lain mungkin lah kot. Bukan Islam lah. Alhamdulillah lah ya. Ya. Ataupun baru hari ni masuk Kristian atau Yahudi. Maka dia juga adalah ahli kitab. Dari itu saya lihat pendapat tokoh-tokoh yang moden lah terutamanya. Antaranya ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi Hafizahullah Ta'ala. Dia kata ahli kitab ni asal dia Kristian saja. Asal dia Yahudi saja. Kerana tidak ada nas yang jelas yang boleh mengaitkan bahawa ahli kitab hanya semata-mata orang Yahudi dan Kristian yang berasal daripada Bani Yaqub. Dalih yang betul-betul boleh dipegang, dia kata tidak ada. Walau bagaimanapun, di atas nanah tertentu, majoriti melihat dia mesti Yahudi dan Kristian yang original. Jadi dia masih kerangka yang tidak disepakati lah oleh para ulama. Nak cerita Allah Ta'ala khitab pada ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, jangan kamu gulu atau berlebih-lebihan melampau
dalam agama kamu. Ya. Kerana apa Allah Ta'ala tuju pada ahli kitab? Kerana ahli kitab ni memang hulu. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Baqarah terutamanya, daripada ayat yang terawal lagi, mula-mula Allah Ta'ala sebut orang beriman, berapa ayat? 5 ayat kan? Lepas tu Allah Ta'ala sebut tentang orang munafik. Panjang juga ayatnya kan? Lepas tu Allah Ta'ala sebut tentang ahli kitab. Terutama tentang Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Banyak ayat, berpuluh ayat sampai ke belakang. Ya? Saya ingat sampai ayat 100 lebih kot. Pasal ahli kitab saja. Pasal Nabi Musa dengan kaumnya. Memang mereka ni golongan yang suka melampau lah. Kalau ikut Nabi Musa pun mereka melampau. Of course lah, bila setelah ketiadaan Nabi Musa, hatta Nabi-Nabi yang sebelum daripada itu. Itu Allah Ta'ala larang kita jangan ikut jejak langkah mereka. Mereka memang suka melampau. Kristian pun sama. Ya. Pasal apa dia angkat Nabi Isa jadi Tuhan? Pasal melampau lah. Bukan sebab lain. Ya. Kalau nak dikatakan kelebihan yang ada pada Nabi Isa, ia juga ada pada Nabi-Nabi terdahulu. Orang Yahudi atau Kristian, dia bukan tak tahu Nabi sebelum Isa tu. Kan? Nabi Musa, hak dulu-dulu semua ada kelebihan belaka, semua ada mukjizat. Ya. Tapi kerana mereka nak mengangkat Isa lebih berbanding Nabi yang lain. Kalau nak angkat sebagai Nabi juga, tak famous lah, tak power angkat bagi Tuhan tu. Ya. Sebab itu bila kita berbalik kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bawa mari pandangan-pandangan ulama Islam. Ambil daripada zaman sahabat Nabi SAW sehinggalah pada zaman beliau. Ya. Itulah kurun ke 600 Hijriah. Sebagai ulama tak bagi kita kata Nabi Muhammad lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Walaupun secara am. Nabi Muhammad ni lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Gitu je. Dia kata tak boleh. Ya. Kerana dalam Quran ada juga ayat yang Allah Ta'ala sebut Nabi ni sama saja. Antara surah Al-Baqarah ayat yang tuan-tuan selalu baca, ayat terakhir tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat 282 kan. Al-Baqarah ada berapa ayat? 285 kan? 28 apa kan? Ayat 2 terakhir tu. 283 kan Al-Baqarah. Amanar Rasul baru la yukallifullah. Amanar Rasul tu lah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah Ta'ala kata kami tidak membeza-bezakan di antara salah seorang pun di kalangan rasul-rasulnya. Makna rasul-rasul Allah Ta'ala ni semua on the same stage, semua on the same standard. Tak boleh kita melebihkan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi ramai ulama juga berpandangan sedemikian. Sementara Rasulullah SAW dalam banyak hadis larang kita melebih-lebihkan beliau. Ya. Ayat tadi nampak macam secara amnya kita tak boleh lebihkan Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Pasal Allah Ta'ala kata all are messengers and prophets are the same. Ya. All messengers and prophets are the same. Sama saja. And we do not differentiate between them. Allah Ta'ala kata begitu. Itulah secara amnya tak boleh nak melebih-lebihkan mereka. Nabi pun kata antara dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi la tufaddiluni ala Musa. Ya. Jangan kamu melebih-lebihkan aku ke atas Nabi Musa. Ya. Cerita dia ada seorang sahabat Nabi SAW, dia bergaduh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Musa lagi hebat daripada Nabi Muhammad kamu ni. Sahabat Nabi ni pula kata, Nabi Muhammad akulah lebih hebat daripada Nabi Musa kamu. Tiba-tiba kawan tu gelempang kawan tu, Yahudi tu. Dia pun mengadu kat Nabi. Nabi pun marahlah sahabat dia tu. Nabi kata, la tufaddiluni ala Musa bin Matta.
Jangan kamu lebihkan aku ke atas Musa bin Matta. Jangan. Ha. Jadi ayat umum ada, ayat hak spesifik pun ada. Ya. Walaupun sebahagian melihat dari sudut persepsi yang lain. Sebahagian lain kata boleh kita lebihkan secara am. Nabi Muhammad lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Ya. Tapi tak boleh secara khusus. In spesifik tak boleh. Kita tak boleh kata Nabi ini lebih daripada Nabi Musa. Tak boleh kata Nabi lebih daripada Nabi Isa. In spesifik tak boleh. Pasal ada nas yang spesifik melarang. Tapi ada pun secara am boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain ada firman-Nya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul ni kata Allah, ada sebahagian yang kami lebih ke atas sebahagian yang lain. Ayat ni kata lain pula. Bahkan di sana ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan beliau ni adalah manusia yang paling afdal. Antaranya ialah Nabi sebut dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah, ana sayyid walad Adam wala fakhar. Ana awalu man yushakku anhu al-ard wala fakhar. Nabi kata aku adalah sayyid. Mana sayyid? Sayyid ni mana ketua lah. Ya. Penghulu kan, kita terjemah penghulu. Boleh lah. Terjemah penghulu boleh. Terjemah tuan pun boleh. Terjemah ketua pun boleh. Ya. Akulah ketua anak Adam. Wala fakhar. Bukan aku nak berbangga-bangga, tapi itulah hakikatnya. Akulah orang yang awal-awal akan keluar daripada kuburan. Bukan aku nak berbangga-bangga dengannya. Nabi kata begitu. Jadi adalah hadis macam Nabi ni orang paling baik, orang paling bagus. Jadi kata secara am boleh di atas nanah tertentu, tapi secara spesifik tidak boleh. Dan sekali itu pendapat yang tak silap saya majoriti jugalah ya. Dan yang standard di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kita boleh kata Nabi adalah makhluk yang paling afdal ataupun manusia yang paling afdal. Dan kita boleh juga kata Nabi adalah manusia ataupun Nabi yang lebih afdal daripada Nabi-Nabi yang lain. Tapi bukan secara spesifik. Ya. Dan of course lah jika kita memuji Nabi in spesifik seumpama itu, dia akan membawa kepada berlebih-lebihan. Ya. Sebab itu saya kira sepakat para ulama kita tak boleh memuji Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain secara spesifik. Ya. Kalau tidak sepakat pun mungkin adalah seorang dua yang kata boleh. Tapi base kepada nanas yang ada, yang kata tidak boleh itu lebih tepat. Ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda lagi, iyyakum wal ghulu fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Ya. Hadis ini riwayat dalam kitab-kitab sunan seperti Ahmad dan lain-lain daripada Abi Hurairah. Ya. Abi Hurairah. Kau tak pun Ibnu Abbas. Ya. Kata Nabi, iyyakum wal ghulu fid din. Jaga-jaga kamu ya, dengan berlebih-lebihan dalam agama. Iyyaka ataupun iyyakum, satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab merujuk kepada perkara yang perlu kita beri perhatian yang amat sangat. Iyyaka atau iyyakum. Ya. Dalam Quran tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu lain. Walaupun perkataannya sama tapi konteks tidak sama. Iyyaka tu makna kita kata hanya kamu, tu iyyaka begitu. Ya. Tapi iyyaka atau iyyakum juga digunakan oleh orang Arab untuk nak bagi perhatian, bagi peringat. Ya. Macam Nabi kata iyyakum wahai syatul aswaq. Ya. Iyyakum wahai syatul aswaq. Banyak iyyakum. Jaga-jaga kamu dengan membuat bising di pasar-pasar. Iyyakum wahai hatul aswaq. Bukan tuti, dia lepas iya dia kena baca mansub. Iyyakum wahai hatil
aswaq. Jaga-jaga kamu, ya, daripada kamu membuat bising di pasar-pasar, ya. Pasar ni kalau kita bising makruh, baik. Jadi Nabi kata jaga-jaga kamu ataupun jauhkanlah diri kalian daripada berlebih-lebihan dalam agama. Iyakum biasa orang Arab guna supaya kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum daripada kamu kerana melampau mereka dalam beragama. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut dalam beberapa ayat. Antaranya Allah Taala sebut macam ayat tu, wa kadzalika ja'alnakum wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Taala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian itu kami jadikan kamu sebagai umat yang wasata. Wasata ni maksud dia in the middle. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dan tafsirnya, wasata ialah at-tawassut baina al-ifrat wa at-tafrid, baina al-ghulu wa at-taqsir. Umat yang pertengahan ni maksudnya ialah umat yang tengah-tengah, in the middle, antara mengurangi ajaran agama dan berlebih-lebihan ke atas. Agama ni kalau kurang pun tak boleh, dia panggil taksir. Taksir ni makna tak cukup. Allah tu semayang, dia tak semayang, taksir tu. Ataupun semayang juga tapi tak cukup hak Allah Taala suruh. Semayang 2 waktu, 3 waktu, itu panggil taksir. Ya. Dan orang yang buat tak cukup ni, tak cukup syarat, tak cukup hak dituntut tu lah, dia panggil muqassir. Ya. Kita belajar dalam ibadah kan, ada 7 sebab kita boleh tak hadir solat berjemaah dan Jumaat bahkan. Dia panggil a'dzar fi tarkil jama'ati wal jum'ah. Keuzuran yang boleh menyebabkan kita tinggal Jumaat dan jemaah. Ya. Ada 7 kan sekurang-kurangnya. Salah satu ialah imam ni dia muqassir. Muqassir ni makna tak cukup ada semayang, tak boleh ada baca tak betul, ada rukun dia buat tak betul, tak cukup atau seumpamanya. Jadi kita boleh tak semayang di belakang dia, pergi cari jemaah lain, ataupun semayang seorang di rumah. Kalau tak ada jemaah lain, semayang seorang di rumah, ya. Itu dia panggil muqassir, mana ada benda yang dia tak cukup, ya. Atau istilah lain yang biasa digunakan juga para ulama ialah tafrid. Tafrid ni mana hak patut satu jengkal, dia suku jengkal, dia panggil tafrid. Itu istilah dia. Satu lagi dia panggil ulu, ataupun istilah hak tadi ifrat. Tafrid, ifrat. Taksir, ulu. Ulu ni mana boleh-lebihan lah, lebih-lebih pula. Ya. Juga boleh menyebabkan kita tak pergi jemaah. Ingat tak ada semayang dia, lebih sangat. Mau tak lebih, semayang isyak baca surah Al-Baqarah 3 jam. Itu dipanggil hak tadi muqassir, hak ni dipanggil ghali, lebih excessively. Macam ada seorang sahabat Nabi kan, dia nama Muaz. Biasalah sahabat Nabi ni tuan-tuan, macam Nabi juga, dia semayang isyak banyak di tengah malam. Sebab itu majoriti kata isyak ni digalakkan lewat, melainkan kalau lewat tu tak ada jemaah, baru awal. Pasal Nabi memang semayang banyak di tengah malam, dan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat ni tuan-tuan, dia cucuk tanam, duk siram air kan, dia panggil nadih. Nadih ni dia ada sawah, dia siram air, dia bajak pakai haiwan, itu panggil nadih. Tengah dia duduk uruskan
dusun dia tu, dia dengar Ibnu Mas'ud tengah semayang. Ada azan lah apa semua. Dia pun join lah semayang jemaah kan. Join member pergi baca Al-Baqarah. Lama betul dia kata. Apa dia buat? Dia tinggal. Ada riwayat dia bagi salam, dia berhenti solat. Kemudian dia semayang seorang di belakang. Ada riwayat lain dia mufaraqah. Mana dia tak ikutlah Ibnu Mas'ud, dia berpisah daripada imam dan dia semayang seorang-seorang. Pasal apa? Pasal Ibnu Mas'ud berlebih-lebihan. Dia semayang sepatutnya baca janganlah panjang sangat. Nak baca panjang ni semayang seorang. Bila kita semayang, kalau jadi imam baca hok tak berapa panjang lah ya. Walaupun ulama berbeza tentang kadar bilangan ayat yang dibaca dan satu-satu solat, tapi nak cerita jangan terlalu panjang. Bila panjang dia jadi hulu, berlebih-lebihan. Dan akhirnya memberi kesan buruk kepada agama. Of course lah masa ibadah tu, semayang, orang tak nak ikut lah pasal panjang sangat. Ya tak? Idza shalla ahadukum binnas falyatajawaz. Fa inna wara'ahu kabir wa dha'if wa zil hajah. Fa idza shalla li nafsihi falyatatawwal falyatul ataupun falyutawwil ma syaa. Nabi kata kalau kamu semayang jadi imam, jangan panjang sangat. Ringkas-ringkaskanlah. Di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang tua, ada orang yang ada keperluan, ada hajat nak cepat. Tapi kalau kamu semayang seorang, panjang-panjangkanlah mengikut apa yang kamu mahu. Kan? Jadi terbalik, main seorang sekejap. Jadi imam nak baca panjang pula ya. Tapi Malaysia ni okeylah, tak adalah panjang sangat kot. Masih dalam standard yang dibenarkan. Jadi dia kata mesti in the middle, tak boleh berlebih-lebihan dan tak boleh menguranginya ya. Itu adalah asas agama. Hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Mabadi'uddin Al-Islami, The Major Principle of Islamic Religion, dia kata ada 7 dasar dan prinsip besar agama hasil daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu ialah hak ni lah, Islam ni agama pertengahan, at-tawassut, al-wasatiyah. Islam ni agama wasati. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Kurang pun tak boleh, lebih-lebih pun tidak dibenarkan. Hatta kalau kita lihat dulu-dulu awal-awal penyembahan berhala ialah kerana manusia berlebih-lebihan. Ya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Kata Allah, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut nama-nama berhala yang disembah oleh orang yang terawal zaman Nabi Nuh. Ya. Pasal apa mereka sembah 5 orang ni? 5 berhala ni ya. Pertama, Wud, nama dia Wud. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan. Mereka berkata jangan kamu tinggalkan Tuhan kamu, jangan kamu tinggalkan Wud. Wud ni nama Tuhan lah. Zaman Nabi yang menyembah Wud ialah Bani Kalb. Ya. Nama berhala lah tu, nama Tuhan lah. Nama Tuhan mereka lah. Wala suwa'an, begitu juga suwa' berhala juga yang disembah oleh Bani Huzail. Ya. Wala Yaghuth, Yaghuth tu berhala juga disembah oleh Bani Murad. Ya. Wa Ya'uq wa Nasra, dan begitu juga dengan berhala Ya'uq dan Nasra. Ya'uq disembah oleh Bani Hamdan atau Hamzan.
dan Nasra disembah oleh Bani Kula. Ya. Pada waktu itulah ya. Tapi kelima-lima berhala ini mungkinlah tak sebesar berhala yang disembah oleh orang Quraisy pada waktu itu, Al-Lat wal Uzza. Walaupun Al-Lat wal Uzza menurut ahli-ahli tafsir juga mereka berasal daripada orang soleh yang berkhidmat ataupun yang bantu orang melakukan ibadah haji ketika zaman jahiliah. Asal Al-Lat wal Uzza ni nama orang soleh juga. Bila mereka mati, mereka buat patung sembah. Jadi kes yang sama berlaku pada 5 orang ni. Wud, wala tazarunna wuddan wala suwa'an wala ya'uq yaghus wa ya'uq wa nasra. Jadi Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ya. 5 orang ni asalnya orang soleh ni. Ya. Bila mereka mati, ada hak cadang kan. Law sawarna haula lakana ashwaq ilaina bil ibadah. Dia kata ni hadis Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan dan dinukilkan dalam tafsir-tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir dan selainnya. Asal cerita dia begitulah, ada banyak riwayatnya, ini salah satu. Kata Ibnu Abbas, ini adalah nama berhala-berhala yang terawal yang disembah di atas muka bumi. Pasal daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Nuh, agama tauhid, tak ada sembah berhala ni. Zaman Nabi Nuh tu yang ada tu. Hak mula-mula disembah. Asalnya 5 orang ni orang soleh. Bila mereka mati, ada tukang cadang. Dia kata law sawarna haula lakana ashwaq ilaina bil ibadah. Kalau kita buat patung, buat gambar lah ya. Kita buat gambar, nescaya ia akan menyebabkan kita lebih rajin untuk buat ibadah. Ada mirip-mirip juga tuan-tuan dengan setengah-setengah golongan hari ni. Nak semayang, nak zikir, nak baca Quran, tengok gambar Tok Guru dulu. Kerana kita tak boleh sampai pada Allah, kena melalui guru kita yang mursyid ni, yang tak berapa mursyid pun. Tengok. Dulu zaman Arqam difatwakan sesat kerana ada usul-usul seumpama itu. Ya. Padahal dalam setengah-setengah ajaran hatta hari ni pun ada duk amal benda tu. Tengok. Lepas tu dia ambil lah hadis Nabi ya. Yang Nabi kata dalam Musnad Ahmad tu kan. Ya. Bila kita tengok orang soleh tu, dia mengingatkan kita kepada Allah. Ada hadisnya tu, hadis Ahmad kan. Dia salah guna dalil lah, dia pakai dalil tu. Ya. Biasalah kan. Benda batil pun tuan-tuan, kalau nak guna dalil boleh cari Quran, cari hadis Nabi. Sebab tu Asy-Syatibi rahimahullah dalam I'tisam, dia kata isu umat Islam ni ada 2. Pertama, kerana tidak ada dalil. Yang kedua, ada dalil, tapi dalil telah dimanipulasi. Kan? Ajaran sesat pun dia ada dalil, yang tak ada dalil. Syatibi bab mai golongan-golongan yang bersalahan dengan ahli sunnah seperti Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah dan lain-lain, hak sesat zaman dulu lah. Zaman hari ni mungkin macam tak ada mereka ni. Mungkinlah sebagai ajaran mereka masih ada, meresap masuk tu. Tapi golongan-golongan ini, hak terpampang atas dahi, tak ada nampak sangat, tak ada lah kan. Tak nampak lah golongan tu macam ada. Tapi Syatibi kata daripada dalil. Tapi dalil tak boleh diguna pakai lah. Dia letak dalil tak kena pada tempatnya. Bukan masalah dalil, tapi masalah isti'malud dalil fi ghairi mawdi'ihi. Menggunakan dalil tidak kena pada tempatnya. Sama kes ni pun kan. Allahu Akbar. Pasal guru ni rabitah kita dengan Tuhan. Tengok guru tu, istilah dia panggil rabitah. Rabitah ni makna orang tengah lah, yang menyampaikan kita. Rabitah ni makna rabi' mana ikat. Dia yang ikat kita dengan Tuhan tu. Jadi tengok. Tak ada beza mana pun, lebih kurang yang kes ni pun kan. Dan itu tujuan dia buat gambar tu, supaya dia orang kata apa, memperelokkan lagi ibadah kita dengan Tuhan. Ya.
Kemudian bila mati mak bapak depa yang buat benda ni, mari zaman anak-anak depa, dabba ilaihim iblis. Iblis mari bisik kat depa ni. Mari bisik apa? Dia kata fakanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar. Mari zaman anak cucu selepas itu, syaitan mari duk asuk. Dia kata apa? Tok nenek kamu dulu sembah ni. Orang soleh ni. Patung ni, gambar ni, dia sembah ni. Kan? Bukan sekadar orang tengah antara kamu dengan Tuhan. Ya. Wasilah. Tapi tok nenek kamu sembah depa. Dan dengan depa lah tok nenek kamu diturunkan hujan. Kan? Dia kait kat tu pula. Ya. Macam ada orang kata apa? Dia kata wali-wali Allah ni dia yang jaga bumi ni. Hatta kalau hujan turun pun dia yang kontrol. Wali boleh kata turun hujan kat sini. Jangan turun hujan kat sini. Turun hujan kat sini. Jangan turun hujan kat sini. Ni konsep yang sama lah. Asal-asal penyembah berhala ialah dia percaya bahawa orang soleh yang telah dilukis gambar dan patungnya ini menurunkan hujan. Bila sebut hujan ni rezeki part of that. Kebaikan juga turun dengan hujan. Ya. Sebab itu zaman Rasulullah SAW, hatta Nabi sendiri bila turun hujan, Nabi mengenakan hujan itu kepada pakaiannya. Kalau Ibn Abbas, kalau hujan, dia buat keluar semua kain baju dia, bagi kena hujan. Tempat tidur dia tilam pun bagi kena hujan. Ya. Kita hari ni kena hujan sikit demam. Kan? Hujan asidik. Ya. Ada seorang tu siapa tu yang famous juga lah kat Facebook. Ajar kan, Ajar. Nama Facebook dia Ajar. Kan banyak benda-benda sains yang dia ketengahkan. Antara dia hujan lah. Dia tahan hujan. Kemudian dia buat uji kaji lah dia. Memang hujan kita ni asidik, banyak asid. That's why kalau kita kena hujan mudah kena demam. Saya memang kalau kena hujan demam terus yang tak. Paling tidak pun sesemua. Jadi itu adalah antara tanda pasal berlaku begitu kerana berlebih-lebihan. Nampak? Kalau mereka orang soleh sekalipun, kenapa kita nak jadikan mereka orang tengah kepada Tuhan? Kita dengan Tuhan ni tak perlu orang tengah. Orang soleh boleh pandu kita, boleh guide kita. Tapi bukan dia bawa kita pergi pada Tuhan. Sebab itu konsep mursyid yang digunakan pakai oleh setengah-setengah golongan bagus. Mursyid ni makna dia guide kita kepada Tuhan. Tapi telah diselewengkan oleh golongan-golongan tertentu, jadi mursyid ni menyampaikan kita kepada Tuhan. Kalau tak ada mereka, kita tak sampai. That's why kena tengok gambar dan seumpama. Dan dalam setengah keadaan boleh bawa kepada syiriklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita janganlah berlebihan. Dan Nabi pun larang dalam banyak hadis, mungkin disebutlah oleh si pengarang, la tutruni kama atartin nasara, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Antara gelaranlah Rasulullah SAW yang baginda minat ialah bila kita berkata kepadanya Abdullah wa Rasul. Baru kita, sebab itu bila kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah tu kita boleh kata wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana sebagai syahadah, di luar sembahyang baik, dalam sembahyang baik, ada riwayat Nabi berkata wa anna muhammadar rasulullah, ada riwayat Nabi berkata wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca tasyahud kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita ada banyak usul tasyahud, ada tasyahud Ibnu Umar, ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Mas'ud yang the most authentic, yang paling sahih. Kita ada tasyahud macam-macam kan. Busi riwayat yang datang daripada Nabi yang memang Nabi ajar, tapi riwayat daripada sahabat-sahabat yang ada. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, macam-macam at-tahiyat lah yang ada. Hatta ada tahiyat Umar Al-Khattab, bagus juga ya. Yang 4 syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, ada riwayat stop.
At that point ada riwayat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Allah Taala suka bila kita kata wahdahu la syarikalah, mensabitkan keesaan bagi Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita boleh kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana banyak riwayat Nabi suka bila kita sebut Abdullah wa Rasul. Sama juga dalam hadis ini, Nabi kata, jangan kamu angkat aku seumpama Nasara telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Ataupun dalam setengah terjemahan, jangan kamu berlebih-lebihan, yakni dalam memujiku, seumpama Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Innama ana abduhu wa rasuluh. Innama ana abduh, adalah sesungguhnya aku adalah hamba-Nya. Nabi suka kalau kita sebut dia hamba Allah. Ya. Buktinya banyak hadis Nabi kata ana Abdullah, aku hamba Allah. Ana abduhu wa rasuluh, hamba-Nya dan rasul. Faqulu, Nabi kata, dan katakanlah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Ya. Selain daripada tawaduk dan merendah dirinya Rasulullah SAW, bukan itu saja, perkataan itu amat disukai oleh Rasulullah SAW kerana menggambarkan akan kehambaan beliau. Ya. Ya. Dan of course lah kalau perkataan itu akan membawa kita dari sudut hubungan kita dengan Rasulullah ni orang kata apa, di tahap yang betul lah, ya. Jadi kita tidaklah berlebihan memuji baginda, dan kita juga tidak mengurangi hak-hak baginda sebagai seorang rasul, ya. Kalau kita menguranginya atau berlebihan, maka zalimlah kita, ya. Pasal tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kemudian ada lagi lah beberapa isu yang diutarakan oleh sepengarang, isu sayyid, ya. Apa lagi? Ada orang dia puji Nabi, ya. Satu hari Nabi marah dia. Nabi kata qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajrimannakum wala yastajriyannakum syaitan. Ada orang dia puji Nabi. Dia kata sayyid pada Nabi. Nabi pun marah dia. Nabi kata, katakanlah sesuai dengan apa yang wajar kalian katakan. Dan janganlah sampai kalian diperdayakan oleh syaitan. Sebab tu ada orang kata boleh kita kata Nabi Muhammad ni sayyid. Kalau kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata boleh je. Pasal Nabi kata ana sayyid wala Adam, aku sayyid anak Adam. Tapi sebenarnya kata tak boleh. Di atas hadis ni, dan mungkin lagi ada hadis-hadis lain walaupun dia khilaf lah, ya. Walaupun umat Islam wajib sepakat bahawa Nabi adalah sayyid. Soalnya nak guna sayyid atau tidak bila memanggil nama baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita lihat sahabat tak memanggil Nabi dengan sayyid, ya. Kerana Nabi tidak menyukainya. Buktinya hadis ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Oh, ada ayat ni. La tazarunna alihatakum. Kalau tak ada, habislah kot. InsyaAllah ta'ala. Saya tak bacalah word by word buku ini. Cuma saya sentuh poin-poin yang penting lah, ya. InsyaAllah ta'ala. Mungkin nanti ada lagi sikit sebanyak berkaitan dengan Rasulullah. Dan kita boleh masuk teruslah kepada pengertian ibadah dalam Islam. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Bismillah. Oh, tak ada air. Ha? Oh, belakang. Oh. Elok tu belakang, ya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, mudah-mudahan kita dah kongsi sikit banyak pada pagi ini. Dan kita akan sambunglah pada kuliah yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.